Baik, Assalamualaikum. Hari ini kita akan mulakan kelas kita. Kita akan masuk tajuk baru selepas tumbuhan. Jadi sebelum cikgu mulakan kita punya pelajaran, cikgu nak tanya kamu. Dekat dalam dunia ni ada satu benda, ada satu bahan yang boleh menarik besi. Cikgu ulang semula. Di dalam dunia ni ada satu bahan ataupun logam yang boleh menarik besi yang berada di sekitarnya. Siapa tahu? Magnet. Magnet. Ya, bagus Omar dan Dini. Okey, jawapannya adalah magnet. Ya, jawapannya adalah magnet. Okey, tengok dekat tangan cikgu ni. Okey, cikgu ada satu magnet dan hari ini kita akan belajar tentang bahan logam magnet yang cikgu pegang ni. Kita akan tengok apa itu magnet. Kita akan tengok bentuk-bentuk magnet dan kita akan tengok juga bahan-bahan yang boleh ditarik magnet dan akhir sekali kita akan belajar kegunaan magnet dalam hidup kita. Okey, jadi cikgu harap semua dah sedia. Okey, kita teruskan dengan pelajaran yang pertama kita pada hari ini. Tadi kamu dah jawab, apakah alat yang menarik besi? Yang boleh menarik besi, jawapannya adalah magnet. Baik, apa itu magnet? Okey, ni kamu sekadar tahu magnet tu dia sama juga, dia logam juga. Logam ni dia macam besi juga. Tapi dia punya jenis dia lain sikit dan kita panggil dia sebagai besi berani ataupun magnet. Baik, macam mana rupa bentuk magnet? Magnet ni macam mana ya? Magnet ni di dalam makmal sains ada pelbagai bentuk yang dah diproses. Kamu boleh tengok dekat gambar ni ada 6 bentuk magnet yang terdapat di makmal sains. Okey. Jadi kalau kita dah pergi ke sekolah, cikgu nanti bolehlah bawa kamu ke makmal sains dan kita sama-sama tengok bentuk-bentuk magnet yang terdapat di sekolah kita. Okey, kita tengok yang pertama. Bentuk yang pertama adalah magnet butang. Baik, magnet butang. Sebab apa kita panggil dia butang, magnet butang? Sebab bentuk magnet tu sama seperti butang yang terdapat di baju sekolah kamu. Sebab tu kita panggil dia magnet butang. Okey. Yang kedua, magnet cincin. Magnet cincin ni pula dia sama seperti magnet butang. Tetapi dia ada lubang di tengah-tengah dia. Macam cincin. Okey, cincin yang mak kamu pakai kan? Sama seperti magnet cincin ni bentuk dia. Okey. Yang ketiga adalah magnet silinder. Okey, silinder ni adalah satu bentuk. Okay, jadi magnet ni dia berbentuk silinder. Dan yang keempat adalah magnet bar. Magnet bar ni yang sama seperti yang macam cikgu tunjuk. Yang cikgu tunjuk kat tangan cikgu ni. Ni adalah magnet bar. Magnet bar. Okey. Magnet bar yang cikgu ada. Baik, yang kelima adalah magnet ladam. Magnet ladam ni, okey, ladam tu adalah satu benda yang dipakai di kaki kuda untuk melindungi kaki kuda. Jadi, bentuk magnet ni sama seperti ladam tu. Okey, jadi kita panggil dia magnet ladam. Okey, magnet ladam. Dan yang terakhir, magnet bentuk U. Magnet bentuk U ni dia sama seperti bentuk huruf U. Okey, kamu tengok magnet U ni dia sama seperti huruf U. Jadi cikgu nak tanya kamu, adakah kamu kenal huruf U? Kalau kamu kenal, cikgu nak kamu type huruf U di ruangan komen. Cikgu nak kamu type huruf U di ruangan komen. Tengok sama ada kamu kenal ataupun tidak dengan huruf U. Okey, boleh type sekarang.
Type huruf U. Cikgu nak tengok. Okey, bagus Amira, Insyira, okey Farah, Aiman, Amsyah, Hana, Alif, Airil, Adam Zarif, Siti Khadijah. Cikgu tengok semua faham apa tu huruf U. Syahid Zikri, Dini Syamimi, Lokman Hakim, Omar, Muhammad Afi. Semua betul. Okey, itu adalah huruf U. Arif Irfan juga betul. Huruf U. Imai Nazara pun betul. Baik. Okey, huruf U. Jadi, magnet ni dia sama seperti huruf U. Okey, jadi kalau kamu tengok ada magnet berbentuk huruf U, apa nama dia? Magnet bentuk U. Okey, kita pergi pula seterusnya. Magnet ni, ada magnet yang boleh ada objek yang boleh ditarik magnet dan ada juga objek yang tidak boleh ditarik magnet. Agak-agak apa objek tersebut? Kita tengok sini. Magnet hanya menarik bahan yang diperbuat daripada besi. Bahan ini juga kita kenali sebagai bahan magnet. Jadi kamu ingat, magnet ni dia hanya menarik bahan yang diperbuat daripada besi. Okey, selain daripada besi dia tak boleh tarik. Contoh bahan tu adalah skru. Okey, skru. Sebab apa? Skru pun diperbuat daripada besi. Pandai. Okey. Besi. Bukan saja skru, kita ada pin baju, kita ada papan putih, kita ada pengasah pensel, kita ada pembaris besi dan penutup botol besi. Okey, semua ni adalah bahan yang boleh ditarik magnet. Okay, jadi cikgu nak tunjuk macam mana magnet boleh menarik bahan-bahan besi ni. Okey. Baik, boleh nampak cikgu? Tak. Okey, nampak ya? Nampak. Okey, tengok betul-betul. Cikgu akan tunjukkan bagaimana magnet menarik besi. Okey, tengok di tangan cikgu ni ada magnet. Magnet berbentuk bar. Okey, magnet berbentuk bar. Dan di tangan kanan cikgu ada keychain. Okey, keychain ni keychain slipper yang selalu kamu letak dalam beg sekolah. Cikgu akan cuba sama ada keychain ni magnet boleh menarik keychain ni ataupun tidak. Okey, kita tengok ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya, bagus. Boleh. Di tangan kanan cikgu ada pin. Mana? Ni pin. Pin ni. Macamnya. Okey. Kita tengok. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jawapannya lah boleh. Nampak ni dia tarik ya, magnet ni menarik. Okey, dan yang ketiga. Okey. Dekat tangan cikgu ada pen. Okey, nampak ni pen. Kita tengok. Sama ada magnet boleh tarik ataupun tidak. Boleh ke tak? Tak boleh. Cikgu nak tanya, sebab apa magnet tak boleh tarik pen tersebut? Sebab dia bukan besi.
Okey, pandai sebab dia bukan besi. Okey, dekat tangan kanan cikgu ada sudu plastik. Okey, kita tengok. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ya, betul. Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa tak boleh tarik? Tidak berbesi. Ya, sebab bukan besi. Okey, kita tengok lagi. Lalai. Okey, kita tengok lagi. Okey, yang seterusnya kita dah tahu dah. Kita dah tahu bahan apa yang boleh ditarik dan bahan apa yang tidak boleh ditarik. Benda ni. Ini memang. Okey, tutup mikrofon kamu. Baiklah, seterusnya. Okey, selepas kita tahu bahan yang boleh ditarik magnet, kita akan belajar pula kegunaan magnet dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh gunakan magnet untuk membantu kita dalam kehidupan seharian. Macam mana? Jawapan dia ada macam-macam kegunaan. Yang cikgu nyatakan di sini ada 3. Yang pertama, tanda nama. Selalunya kamu tengok cikgu masuk kelas, cikgu akan pakai tanda nama di sebelah kanan, di sebelah kiri cikgu. Okey, tanda nama yang ditulis nama cikgu. Jadi, tanda nama tu sebenarnya dia ada magnet. Dia ada magnet. Sebab dia untuk lekatkan tanda nama tu pada baju cikgu. Kalau cikgu guna pin baju tu, nanti baju cikgu akan berlubang. Jadi untuk mengelakkan daripada berlubang, cikgu gunakan magnet. Baik, yang kedua, kita tengok yang berwarna hijau tu adalah pemutar skru. Baik, pemutar skru ni ada juga magnet di hujung dia. Kamu tengok hujung je ni, di hujung dia ada magnet. Selalunya dekat hujung tu dia berwarna hitam. Sebab apa hitam? Sebab hitam tu adalah magnet dia. Baik, tujuan dia adalah untuk memegang skru. Mudah untuk manusia pasang skru. Sebab apa? Sebab di pemutar skru tu ada magnet. Baik, yang ketiga, peti sejuk. Okey, dekat peti sejuk ni juga ada magnet. Untuk apa? Untuk tutup pintu peti sejuk tersebut. Kalau tak ada magnet, susah kita untuk tutup pintu. Kita kena gunakan kunci lah, kena guna mangga untuk tutup. Tapi dengan adanya magnet, kita boleh guna magnet sahaja untuk tutup pintu peti sejuk. Okey, dan seterusnya ada lagi. Cikgu nak bagi tahu kamu, ada satu lagi alat yang menggunakan magnet, iaitu kompas. Kompas. Okey, siapa tahu di sini apa itu kompas? Apa tujuan kompas? Siapa tahu? Kompas. Apa itu kompas? Tunjuk arah. Untuk apa? Tunjuk arah. Ya, betul. Amira. Untuk menunjuk arah. Tunjuk arah. Okey, cikgu tunjukkan rupa gambar kompas untuk kamu lebih tahu. Okey, kompas ni digunakan oleh orang zaman dahulu ataupun orang yang nak masuk hutan. Okey, nak masuk hutan gunakan kompas. Okey, kita tengok kompas yang ada di sini.
Kamu tengok kompas ni, gambar kompas ni. Jarum ni. Alhamdulillah. Baik. Jarum ni, jarum yang berwarna merah tu diperbuat daripada magnet. Okey, kamu tengok jarum ni diperbuat daripada magnet. Jarum yang ada huruf N dan juga S. Huruf N ni bermaksud north dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kita panggil utara. S pula bermaksud south. Dalam bahasa Melayu kita panggil selatan. Okey, utara dan selatan ni adalah arah. Jadi, orang zaman dahulu dia tak ada Google Maps, dia tak ada guna Waze, dia tak ada GPS. Jadi dia kena gunakan kompas untuk pergi ke sesuatu tempat ataupun pergi berlayar di tengah lautan ataupun pergi mengembara di dalam hutan. Okey, cara dia, kompas ni, magnet ni, jarum yang diperbuat pada magnet ni dia akan menunjukkan arah utara dan selatan saja. Okey, jadi kompas ni digunakan untuk kita nak pergi, okey, contoh kita nak pergi ke Serdang, ke SK Serdang. SK Serdang dia menghala ke utara. Okey, jadi diorang akan gunakan kompas ni untuk menunjukkan arah utara. Okey. Jadi kompas ni diperbuat dari jarum kompas itu diperbuat daripada magnet. Okey. Itu adalah kegunaan magnet untuk kehidupan seharian kita. Okey, jadi cikgu nak, okey, boleh tak kamu nyatakan satu alat ataupun satu objek ataupun satu bahan yang boleh ditarik oleh magnet? Okey, cikgu nak kamu tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Satu alat yang boleh ditarik magnet. Okey. Cuba kamu tulis. Satu saja. Di ruangan komen. Tulis apa Okey. Ustaz? Cikgu. Alif daus besi. Satu bahan yang boleh ditarik magnet. Ana Safia, pin, betul. Alif Fidaus, besi. Okey, betul. Kita ingat tadi pin boleh ditarik magnet. Besi sememangnya boleh ditarik magnet. Ya, Adam dan Amira Insyira juga. Kereta, Adam Zarif. Okey, kereta juga boleh ditarik magnet sebab dia diperbuat daripada besi. Okey, Aiman Danish, paku, betul. Paku juga diperbuat daripada daripada besi. Jarum, ya, Faradania, jarum juga diperbuat daripada besi. Betul. Pin, betul. Ada jawapan lain, cikgu bagi masa lagi 10 saat untuk kamu tulis. Logam, ya, logam tu juga adalah besi, termasuk dalam logam. Baik. Okey, lagi 5 saat. Basikal, ya, betul. Basikal memang diperbuat daripada besi ataupun aluminium. Okey, kita tengok duit. Ya, duit apa tu, Omar? Kalau duit kertas, magnet tak boleh tarik. Tapi kalau duit shilling, baru magnet boleh tarik. Okey, jarum. Okey, tamat. Iron baju. Betul tu, iron baju diperbuat pada besi juga. Okey, sekarang kita akan buat kuis. Kita akan buat kuis. Jadi cikgu harap kamu dah sedia untuk buat kuis. Okey, boleh tengok kat depan ni. Cikgu akan letakkan link sebentar lagi. Okey. Okey, kamu kena buat kuis ni selama setiap soalan ada 1 minit.
Okey, jadi kamu tengok di ruangan komen. Cikgu akan bagi link. Okey, senduk ya. Dini. Senduk di pada besi. Betul. Okey, kamu tekan link yang cikgu bagi dekat ruangan komen dan masukkan nama kamu. Okey, Amira Insyira sudah. Okey, Ahmad Omar pun dah. Okey. Cikgu nak kita ada 23 orang ni. Okay, cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu semua masuk. Okey, dah 11 orang. Ada tak yang tak boleh masuk? Saya tak boleh masuk, cikgu. Arif Irfan, kamu dah tekan belum link dekat ruangan komen, Arifan? Dah. Okey, kenapa tak boleh masuk? Dia tulis apa, Arif? Okey, Siti Khadijah masuk juga. Okey, ada lain? Cikgu bagi masa lagi 20 saat untuk kita mula. Okey, Muhammad Ammar. Arif dah boleh belum? Boleh masuk kuliah ke? Okey, lagi 10 saat. Okey, siapa lagi yang tak masuk? Boleh masuk sekarang. Kita boleh masuk. Tak boleh. Kenapa tak boleh masuk tu? Sebab tak tahulah. Tak tahu. Tak tahu. Cuba tengok link dekat ruang komen. Okey, Aiman dan Lokman Hakim juga masuk. Tekan link dekat ruangan komen ni yang cikgu bagi. Tolong. Dan Okey, Fatih Insyira dah masuk. Okey, cikgu akan mulakan kuis kita. Jadi semua harap sedia. Okey, 1, 2, 3. Antara objek berikut yang manakah boleh ditarik oleh magnet? Tengok ni. Kertas, buku, alhamdulillah, skru atau batang aiskrim. Para Delisha. Jawapannya, kita tengok jawapannya. Okey, jawapannya adalah skru. Sebab skru diperbuat daripada besi. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Magnet yang kuat ialah magnet yang
boleh menarik lebih banyak paku, atau bersaiz kecil, atau tidak dapat ditolak oleh magnet lain, atau berwarna merah. Okey, apa jawapannya? Okey, lagi 3 orang masih lagi belum menjawab. Magnet yang kuat ialah magnet yang apa? Macam mana kita nak tahu magnet tu kuat? Syahir Zikri pula nombor 1. Imanina nombor 2. Okey, jawapannya ialah yang boleh menarik lebih banyak paku. Okey, kalau magnet tu kecil, dia kuasa je semakin kurang lah. Kalau magnet tu besar, kuasa je semakin besar. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Sedia? Ni kamu tahu dah kan? Apakah fungsi magnet dalam kompas? Okay, lagi 2 orang. Apakah fungsi magnet dalam kompas? Untuk mengangkat benda ringan, untuk menunjukkan arah, sebagai perhiasan, atau melekatkan jarum kompas. Apa jawapan dia? Kompas. Syahir Zikri masih lagi nombor 1. Ya, jawapannya untuk menunjukkan arah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Ni mesti semua tahu dah kan? Apakah rupa bentuk magnet yang ditunjukkan dalam gambar ni? Nenek hutang. Jangan bagi tahu jawapan. Kawan-kawan tak habis buat lagi. Okey, kita tengok apa jawapannya. Dalam ni lepas tu lopi pulang tak boleh masuk. Fish. Permainan. Pasal magnet. Masih lagi Syahir Zikri. Ya, jawapannya magnet butang je, bukan magnet cincin. Sebab apa? Kalau magnet cincin dia terdapat lubang di tengah-tengah magnet tersebut. Okey, cikgu pergi kepada soalan seterusnya.
Apakah bentuk magnet yang ditunjukkan dalam gambar ini? Magnet silinder atau magnet bar? Jawapannya, okey, kita tengok jawapan dia. Jawapan adalah magnet silinder. Silinder ni macam mana? Silinder ni bentuk dia seperti botol air. Botol air kan? Okey, botol air dia bulat dan panjang. Itu adalah bentuk silinder. Okey. Cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Apakah bentuk magnet yang ditunjukkan ini? Magnet ladam atau magnet berbentuk U? Okey, lagi dua orang tak jawab lagi. Magnet ladam ataupun magnet berbentuk U? Baik, jawapannya ialah Syahir Zikri masih lagi nombor 1. Jawapanlah magnet berbentuk U. Kamu tengok magnet tu, dia sama seperti huruf U. Jadi kita panggil dia magnet berbentuk U. Kalau magnet ladam, dia bentuk dia sama seakan-akan huruf U, tetapi dia lebih kepada dia hampir menjadi bulat. Okey, tu kita panggil magnet ladam. Baik, seterusnya soalan yang cikgu rasa. Okey, soalan seterusnya. Apakah kegunaan magnet pada tanda nama? Okey, kita tengok jawapannya. Okey, jawapanlah melekatkan tanda nama pada baju. Okey, tujuan magnet bukan membersihkan tanda nama daripada kotoran, tetapi tujuannya adalah melekatkan tanda nama pada baju. Baiklah, soalan yang terakhir. Okey. Apakah kegunaan magnet pada pemutar skru? Memegang skru atau menguatkan skru? Okey, kita tengok jawapannya.
Syahir masih lagi nombor 1. Syahir lagi. Ya, jawapannya lah memegang skru, bukan menguatkan skru. Macam cikgu cakap tadi, dekat hujung pemutar skru ni dia terdapat ada warna hitam. Warna hitam tu adalah magnet. Tujuannya untuk memegang skru. Magnet ni dia tak boleh menguatkan besi. Magnet ni dia hanya boleh menarik besi saja. Okey. Soal kuis dah tamat. Kita tengok siapa dapat nombor 1, 2 dan 3. Syahir Zikri, Imanina dan Muhammad Takif. Tahniah. Okay, ni senarai yang dapat 100%. Okey. Baik, tu adalah tu tadi adalah kuis tentang magnet. Okey, kuis yang cikgu ambil daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, jadi cikgu harap selepas ni kamu boleh lagi tekan kuis tu untuk lebih memahami tentang magnet. Dan pada minggu depan juga kita akan masih lagi dalam tajuk magnet. Masih lagi dalam tajuk magnet, tetapi kita akan belajar macam mana kita nak uji kekuatan magnet dan lain-lain lagi. Okey. Jadi untuk yang terakhir, cikgu akan bagi kamu kerja untuk setengah jam lagi. Kelas kita sampai 10.30. Jadi selepas ni kamu kena buat uji kaji magnet menarik objek. Okey, macam mana cikgu tunjukkan di Google Classroom. Okey, sebab tu lepas ni kamu kena masuk dalam Google Classroom untuk buat kerja ni. Okey, kamu tengok di sini, di muka depan ni, dekat kelas Sains 1 Dahlia. Okey, kamu tekan pada ni yang ada nama cikgu ni, lepas tu ada tugasan baru ataupun classwork. Okey, kamu tekan di sini. Okey, ada arahan di sini. Okey, arahan dia kata tonton rakaman pengajaran yang diberikan. Okey, yang dah masuk dalam kelas cikgu, kamu dah selesai lah. Okey, kamu boleh rujuk nota yang cikgu bagi. Ni nota yang cikgu bagi. Okey, kamu boleh lengkapkan uji kaji magnet menarik objek dalam Google Slide. Okey, ni kerja kamu. Okey, kamu nampak ni uji kaji magnet menarik objek. Baik, kamu tekan dia. Okey, kamu tekan dia. Kamu akan pergi ke Google Slide. Okey, di Google Slide ni kamu perlu isi uji kaji yang kamu buat. Okey, kita tengok. Okey, dekat Google Slide ni, okey, tajuk je uji kaji magnet menarik objek. Jadi kalau sebut uji kaji, kamu kena ambil satu magnet dan kamu perlu uji dekat bahan-bahan yang cikgu akan nyatakan dekat tugasan ini. Okey. Kalau yang tak ada magnet tak apa, kamu boleh tengok sama ada bahan tu diperbuat daripada besi ataupun tidak. Okey, yang pertama sekali kamu tulis nama kamu. Okey, tulis nama kamu di sini. Contoh, Naufal bin Ali. Contoh nama murid ni. Okay. Yang kedua, ada langkah-langkah yang kamu perlu buat, iaitu yang pertama, letak objek di atas meja. Yang kedua, dekatkan magnet kepada objek. Yang ketiga, perhatikan tindakan magnet terhadap objek. Perhatikan ni maksudnya kamu tengok sama ada objek tu boleh ditarik magnet ataupun objek tu tidak boleh ditarik magnet. Okey, yang keempat, tandakan right dalam jadual seperti di bawah. Okey, cikgu akan bagi jadual kat bawah ni. Dan yang kelima, ulangi langkah-langkah di atas menggunakan objek yang lain. Okey, objek apa? Kita tengok di sini.
Objek yang cikgu bagi di sini adalah kayu aiskrim, pin baju, pensel, skru, pemadam, pembaris besi, buku, pengasah pensel, dinding, peti sejuk dan cermin. Jadi objek-objek ni kamu perlu buat uji kaji, kamu dekatkan magnet kamu dekat objek-objek tersebut. Okay, kamu tengok sama ada objek tu boleh ditarik ataupun tidak oleh magnet. Kalau contoh dia seperti kayu aiskrim ni, kalau kayu aiskrim ni tidak boleh ditarik magnet. Jadi kamu tandakan right dekat bahagian sini, tidak menarik. Kalau pin baju, pin baju boleh tak ditarik magnet? Kelas? Pin baju boleh atau tidak ditarik magnet? Boleh. 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 Ya. Kalau boleh. Kalau boleh kamu tandakan right di sini. Kamu tanda right. Dan begitu seterusnya sampailah habis. Kamu tanda, kamu tengok mana yang boleh ditarik dan mana yang tidak boleh ditarik. Jadi itu adalah tugasan kamu dan jangan lupa tekan turn in selepas kamu habiskan tugasan kamu. Itu adalah sedikit tugasan di Google Classroom selepas kamu buat, selepas cikgu habiskan kelas kita. Dan cikgu nak kamu cikgu bagi masa kamu sekejap untuk masuk Google Classroom di link yang cikgu bagi. Kamu hanya boleh masuk dengan menggunakan email MOE. Ya, email MOE sahaja.